Okey, ambil darah tidak batalkan puasa. Kenapa? Dalam satu hadis Rasulullah sebut, kalau berkenaan dengan prosedur mengambil darah semasa bulan puasa ataupun mengambil biopsi, sebab kadang-kadang bila dalam rawatan kan, jadi kita perlukan mengambil sampel. Sampel ni kadang-kadang sampel darah, dan juga bila kita ambil sampel biopsi, kita contohnya ada pertumbuhan kan dekat kulit, jadi kita potong sikit, kita ambil untuk dihantar untuk buat analisis. Dari segi hukumnya doktor, macam mana doktor? Mungkin doktor boleh terangkan sikit, sebab banyak pasien kita kan bila kita cakap nak ambil darah, takut batal puasa lah doktor. Ataupun dah ambil darah, petang tu dia pergi turun makan roti canai pula. Aduh kan. Dia bagi alasan sebab doktor suruh ambil darah. Sebab doktor ambil darah. Okey. Baik, kita perlu melihat satu benda yang dalam kerangka lebih besar, iaitu apa sebenarnya konsep perkara yang batalkan puasa. Kan? Sebab puasa, sebagaimana saya sebut tadi, rukun dia adalah niat. Ini yang kedua, menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Jadi 3 aspek utama perkara yang batalkan puasa ni adalah makan, minum dan juga syahwat. Betul. So menahan diri daripada 3 perkara ini. Dan satu lagi adalah memasukkan sesuatu ke dalam badan. So kalau kita tengok memasukkan satu ke dalam badan ni, dia berkait dengan makan dan minum juga. Sebab dia menyerupai. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam badan, ataupun dalam kitab fiqh disebut sebagai al-jawf ataupun rongga. Jadi persoalan dia, rongga ni satu istilah yang sangat umum. Kalau perbincangan dalam kalangan umat silam terdahulu, mereka zaman tu tak ada lagi ilmu anatomi kan, belum ada lagi penemuan tentang scan dan sebagainya, nak tengok. Jadi kita akan menemui pandangan yang ada yang sangat rigid. Jadi semua benda bukaan pada badan manusia ni dianggap sebagai rongga, sebagai al-jawf, yang mana membatalkan puasa. Lepas daripada itu, dengan perkembangan ilmu sains, teknologi dan para ulama fiqh pun sendiri telah mengenal pasti sebenarnya al-jawf yang perlu dimasukkan dalam konteks perkara yang batalkan puasa ni hanyalah rongga yang terlibat dengan proses makan dan minum dan juga penghadaman. Maknanya kalau kita nak tapis awal-awal, so dalam buku saya memang saya cerita dengan detail sekali. Yang dimasukkan dengan al-jawf tu adalah kerompong. Mulut tak masuk al-jawf sebab apa? Kita boleh komong, kita boleh gosok gigi, tak batal kan? Kerongkong, usus perut, usus kecil. Jadi 3 benda tu saja. Maknanya sebarang invasif terhadap ruang tadi dianggap sebagai membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam badan. Jadi makan dan minum, ataupun dia mempunyai konsep makan. Contohnya dia makan bukan melalui tekak. Dia makan melalui tiup ke hidung ke, kan, ataupun suntik ke, dia masuk saline water ke. Itu dianggap sebagai ada konsep makan. Ataupun memasukkan sesuatu yang bukan makanan tetapi ke dalam al-jawf tadi, yang dianggap sebagai rongga yang berkaitan dengan makan dan minum. Contohnya diambil biopsi dekat perut, batal puasa. Tapi kalau ambil biopsi kat dalam telinga, tak batal lah, sebab dia bukan al-jawf. Betul, dia bukan al-jawf. Sebab itu saya kata, bila kita faham konsep yang awal ni, yang lain tu settle. Betul. Jadi kalau on that basis doktor, maksudnya ambil darah tak ada masalah kan sebenarnya. Okey, ambil darah tidak batalkan puasa. Kenapa? Dalam satu hadis Rasulullah sebut al-fitru mimma kharaja. Mimma dakhala walaysa kharaja. Membatalkan puasa ni adalah dengan perkara yang masuk, bukan yang keluar. Maknanya kalau ambil darah tidak batalkan puasa. Ambil apa lagi? Darah lah biasanya. Sampel darah kan. Sekarang ambil darah, swab test doktor. Swab test tak batal puasa. Kadang kita terpaksa buat prosedur nak cuci telinga kan, kadang kita masukkan air. Telinga tak batal puasa sebab telinga tak sampai pun ke tekak. Bukan sebagai al-jawf. Jadi kalau dia faham definisi al-jawf tu, jadi dah settle banyak dah. So kalau doktor dapat itu je, switch tu je, semua settle yang lain. Tapi doktor, banyak juga perbincangan dari segi menjurus kepada teknikal al-jawf tu takat mana. Tapi tadi doktor dah terangkan, maksudnya anything yang tekak dan mulut tak termasuk lagi. Mulut tak masuk. Kerongkong, laluan makanan tu sampai ke perut dan usus kecil adalah dalam kategori al-jawf. Okey, faham. Kerongkong, kalau trakea saluran pernafasan. So dia bukan tidak mampu, bukan masuk dalam. Baik.